الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سن بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk bertemu. Tuan-tuan, terima kasih kepada pihak pengurus masjid dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan imam dan sahabat-sahabat mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kerana sudi untuk bersama-sama pada malam ini dengan saya, tuan-tuan. Sama-sama kita cuba melalui satu proses mengetahui dan mengalami apakah yang dikatakan perjalanan roh. Tuan-tuan, bukan senang nak jumpa saya. Tuan-tuan pernah nampak muka saya dalam mana-mana siaran TV, tuan-tuan? Pernah nampak tak muka saya? Tolong cek betul-betul. Pernah nampak? Pernah nampak? Betul ni? Pernah? Tak kan? Oh, tak. Betul tak? Kan tuan tengok betul. Pernah dengar tak suara saya dalam radio? Radio Mutiara FM, Aikim FM? Pernah? Pernah tengok muka saya dalam mana-mana akhbar, muka depan? Tak ada? Tak pernah tengok muka belakang? Tak pernah tengok, tuan? Tengok-tengok apa sedikit-sedikit tak? Tak pernah? Maknanya kalau dalam TV tuan-tuan tak pernah nampak, dalam radio tuan-tuan tak pernah dengar, dalam akhbar tuan-tuan tak pernah tengok, maknanya bukan senang nak jumpa saya. Oleh kerana bukan senang nak jumpa saya, dan saya bukanlah orang yang terkenal mana pun. Cuma tengok banner tu ada banyak sikit 2-3 hari berkaitan dengan saya. Cuma tuan-tuan, yang paling penting pada malam ini adalah diri kita. Yang saya nak cakap pada malam ini, tuan-tuan, berkaitan dengan roh ni. Roh ni bukan satu benda yang asing dengan kita. Sebenarnya yang saya nak cakap pada malam ini adalah diri kita. Takut saya hidup, tuan-tuan, dia tengok, oh, perjalanan roh ni cerita hantu. Ni budak-budak ni yang sekolah dengar cerita roh, cerita hantu. Malam ni tak main nak cerita hantu. Tak, bukan cerita hantu. Malam ni, tuan-tuan, kita main sini nak cerita tentang roh. Roh tu adalah diri kita. InsyaAllah, bila kita kenal diri kita, kita tahu perjalanan hidup kita, maka kita akan tahu apa yang perlu kita buat dan apa yang perlu kita sediakan. Ramai manusia, dia tak sedar diri dia, dan dia tak tahu dia sedang melalui satu perjalanan yang jauh. Bila dia tak tahu, tuan-tuan, dia tak sempat siapkan bekal untuk perjalanan dia, dan takut-takut nanti di hujung perjalanan dia sesat dan dia tak sampai. Itu matlamat tajuk kita pada malam ini. Bukan cerita orang lain, cerita diri kita sendiri. Tuan-tuan jangan lupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya mulakan pada malam ini, tuan-tuan, sama-sama kita renung. Seluruh ahli jemaah yang ada pada malam ini, sama-sama kita renung satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sebab apa saya mula ayat ini, tuan-tuan? Ini ayat paling penting sebelum mula ceramah. Kenapa? Allah sebut dalam Al-Quran, dan sesungguhnya ramai manusia dan jin dimasukkan dalam neraka. Kami masukkan mereka dalam neraka. Kenapa? Lantaran mereka ini diberikan oleh Allah nikmat hati, tapi mereka tak gunakan hati tadi untuk berfikir. Tuan-tuan bawa hati malam ini.
Masing-masing malam ni tuan-tuan bawa hati, tuan-tuan bawa akal. Tuan-tuan tolong gunakan nikmat akal ni, gunakan nikmat hati pada malam ini untuk kita rasakan perjalanan hidup kita. InsyaAllah pada malam ini mungkin kita akan tengok beberapa video pendek. Kita tengok diri kita siapa, kemudian kita akan renung beberapa ayat dan tertentu dan beberapa kata-kata ulama supaya kita ambil pengajaran. Dengan pengajaran tadi kita selamat di akhirat. Yang kedua tuan-tuan, pada malam ini juga saya nak minta, jangan kita jadi orang yang Allah bagi mata dekat dia, tapi malam ini dia tak tengok. Tuan-tuan, bukan tengok dengan mata kasar semata-mata, malam ini kita tengok sama-sama dengan mata hati kita. Sebab tu saya buat video ni, saya buat main screen, saya minta kalau boleh sediakan LCD supaya kita bukan setakat dengar saja. Bukan kata dengar saja, bukan kata tengok muka saya yang kaku duk kami tak gerak-gerak, muka pun tak berubah kata, tak ada fashion baru. Kan? Duk macam ni daripada awal ceramah sampai habis. Sekurang-kurangnya kita dapat gambaran satu persatu sedikit sebanyak tentang kehidupan kita. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini Tuhan bagi telinga dekat kita. Dengar, insya-Allah, bukan kata dengar dengan telinga kasar saja. Kita dengar dan kita cuba faham apa yang nak disampaikan. Kerana apa? Tiga benda ni tuan-tuan, alat untuk kita mengaji. Ada orang dia duduk dekat sini, dia dengar, dia perhati, tapi hati dia tak boleh terima. Dia main, dia tengok. Ada orang dia main, dia bawa hati dia, dia bawa telinga, dia bawa, tapi dia mengai. Dia duduk mancing ikan puyuh. Ikan puyuh boleh gagah ni. Lagi duduk tunggu kat sikit. Tu mancing ikan puyuh. Hak teruk tu mancing ikan tenggiri. Boleh ikan tenggiri ikan besar-besar tuan-tuan, pakai dia rapat terus. InsyaAllah tuan-tuan, buka mata, buka pergi cerah, sama-sama kita ambil pengajaran, insyaAllah. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita pasang telinga baik-baik, insyaAllah. Kita cuba manfaatkan supaya kita tak masuk dalam orang-orang yang disindir oleh Allah. Mereka yang ada akal, mereka yang ada hati, mereka yang ada mata, mereka yang ada telinga, mereka ini tak gunakan nikmat ini, Allah sindir mereka. Mereka seperti binatang ternakan. Ulaika kal an'am. Kamu ni, orang yang macam ni tak mau guna nikmat ini, serupa dengan lembu. Orang yang tak mau guna nikmat ini serupa dengan kambing. Orang yang tak mau guna nikmat ini serupa dengan kibas, serupa dengan kambing biri, serupa dengan kerbau dan seumpama dengannya. Bal hum adall, bahkan lebih teruk daripada ulaika wal ghafilun. Orang yang kita katakan mereka ini orang yang lain. Tuan-tuan, cuba kita perhatikan ramai manusia di luar sana pada ketika ini, adakah mereka memanfaatkan nikmat-nikmat ini? Wallahu a'lam. Sebab tu kita tengok manusia yang lalai ini, manusia yang tidak menggunakan manfaat alat-alat ini. Kadang-kadang kita kata di tempat mereka ada ruang untuk mereka belajar agama, ada kuliah dan sebagainya, mereka tak gunakan manfaat tersebut. Mereka tak manfaatkan sepenuhnya kemudahan yang ada. Kadang-kadang di rumah bukan kata ada TV biasa, ada Astro, tapi mereka tak manfaatkan rancangan-rancangan yang boleh membina hati mereka ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada anak-anak yang mana anak-anak inilah bakal membantu mereka memimpin masuk syurga, tapi mereka tak manfaatkan potensi anak untuk hantar pergi mengaji agama dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, ini mukadimah saya pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala. Persoalan pertama, bila dengar tajuk ni, roh, ada orang tanya, roh tu nak apa? Tuan-tuan boleh cerita? Tuan-tuan boleh cerita? Saya tanya soalan ni, kalau tuan-tuan cerita tengok Dr. Faisal, tuan-tuan boleh jawab? Cik, roh tu manusia. Roh manusia. Ni semua roh ni. Semua roh ni. Tak semua manusia. Tuan-tuan, satu hari Nabi Muhammad SAW bila dia pergi hijrah di Madinah, satu hari sebelum hijrah, peristiwa ini berlaku sebelum hijrah. Tuan-tuan, dakwah Nabi makin berkembang. Masa tu Nabi di Mekah, makin ramai umat Islam, makin ramai umat Mekah pada ketika itu tertarik dengan dakwah Nabi Muhammad SAW.
pun dalam masa yang sama, walaupun makin ramai yang tertarik dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pembesar-pembesar Quraisy mereka tak puas hati, mereka cari jalan sedaya upaya mungkin untuk menghalang orang jangan pergi dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam cara. Mereka fitnah, mereka derak, ada sampai tahap bunuh, ada sampai tahap halau, ada sampai tahap pulau dan sebagainya. Sehingga tekanan itu makin lama makin kuat, makin lama makin kuat tekanan. Tapi dalam masa yang sama, dakwah pun makin kuat, makin kuat, makin kuat. Makin kuat ditekan, dakwah makin kuat berjalan. Lalah kali orang pemimpin besar Quraisy ni pun tak tahu nak buat apa, dah mati akan. Tiba-tiba tuan-tuan ada orang bagi cadangan. Apa kata kita pergi Madinah? Masa tu tak panggil Madinah, panggil Yathrib. Apa kata kita hantar wakil pergi ke Yathrib, jumpa dengan orang Yahudi. Pasal apa? Pasal apa nak pergi jumpa dengan orang Yahudi? Sebab ni Muhammad ni, dia kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata Muhammad ni dia dakwa diri dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dari langit. Dia bawa agama dari langit. Dan kita semua tahu agama Yahudi juga datang daripada langit, Tuhan yang sama. Mereka dakwa Tuhan yang sama. Apa kata kita pergi cari orang-orang Yahudi di sana, ulama-ulama besar kita, tanya dia, adakah benar dia ni Nabi? Kalau kita tahu betul dia ni bukan Nabi, dengan hujah daripada ulama tadi, kita boleh berhentikan dakwah-dakwah ini, kita boleh halang orang-orang ikut dia. Kita bagi hujah orang Yahudi. Dia kata barunya jom kita pergi. Dia bawa pergi. Sampai-sampai di sana wakil daripada pemimpin Quraisy tadi dia jumpa yang dikatakan pendeta-pendeta Yahudi yang alim tentang kitab Taurat dan sebagainya. Lalu mereka bertanya kepada mereka yang dikatakan alim dalam kitab Taurat tadi, kami ni wakil daripada Makkah, di tempat kami ada seorang lelaki dakwa dia Nabi, dia Rasul, utusan Tuhan. Sedangkan kamu wahai orang Yahudi adalah agama kamu agama dari langit. Kamu ada kitab daripada langit, kamu ada nabi-nabi. Tolong ceritakan kepada kami, dia kata. Tolong ceritakan kepada kami hujah-hujah, adakah benar dia ni seorang nabi? Kalau tak, senang, kami guna hujah tadi, kami patahkan dakwah dia. Tuan-tuan, apa kata pendeta Yahudi tadi? Dia kata, senang nak tahu dia ni nabi ke tidak, atau dia ni saja nak kelentong apa? Apa dia? Yang bertanya, tanyakan soalan, iaitu tentang seorang pemuda, sekumpulan pemuda yang luar biasa yang mempertahankan imannya. Kalau dia boleh jawab, dia Nabi. Saya tak faham. Mulai pertama, ini soalan yang boleh tanya. Tanya pula soalan yang kedua, seorang lelaki yang gagah perkasa sehingga dia boleh dudukkan timur dan barat. Tak faham sekali. Kalau dia boleh jawab soalan ni, dia Nabi. Dan soalan yang ketiga, tanyakan kepada dia roh. Kalau dia boleh jawab, dia bukan Nabi. Dia apa? Jadi apa? Simpan siap-siap soalan tadi, balik. Bila sampai di Makkah, terbang mereka jumpa, mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa siap-siap dah soalan yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi kepada mereka. Lalu mereka kata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kami nak tanya kamu 3 soalan. Sila jawab. Yang pertama, ceritakan kepada kami kisah pemuda luar biasa yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami. Lalu dia kata, kisah itu adalah kisah Ashabul Kahfi. Lalu Nabi menceritakan secara detail sebagaimana yang terkandung dalam surah Kahfi. Kahfi. Dia kata hak nombor 1 dia boleh jawab, dia Nabi. Tak apa, kita ada 2 ni. Sebab saat dia kata, tanya pula soalan yang kedua, siapakah lelaki yang luar biasa, gagah perkasa yang berjaya menundukkan timur dan barat? Lalu Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah Iskandar Zulkarnain yang terkandung dalam surah Kahfi juga. Detail. Maka mereka pun tersenyum. Iya,
Dua soalan dia boleh jawab. Soalan nombor 3 kita tanya. Lalu mereka tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, ceritakan kepada kami tentang roh." Maka dia kata, "Roh." Nabi senyap. Nabi tak kata senyap. Nabi senyap. Tak clear ada. Nabi senyap. Kemudian Nabi membacakan surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang roh. Katakan kepada mereka, roh itu dari perkara urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan mengenainya melainkan sedikit sahaja. Stop. Dan kita cakap memang tuan-tuan, dengan 3 soalan yang ditanya, 3 telah menepati sebagaimana ramalan berita tersebut. Maka pembesar-pembesar Quraisy tadi, mereka aku ini betul memang mati. Tapi dia tak ikut. Dia tak ikut. Bahkan selepas peristiwa itu, tekanan demi tekanan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan perempuan bagi Allah Subhanahu Wa Taala di sikap orang kafir Quraisy pada ketika itu. Sikap pembesar-pembesar Quraisy yang mana tak boleh terima kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bukan dia tak kenal Nabi kita Muhammad SAW, membesar bersama dengan Nabi, kenal akhlak Nabi, hidup kenal semua adik-adik Nabi, tahu siapakah Nabi Muhammad SAW, bukan orang sembarangan. Tetapi mereka tetap tidak boleh menerima. Kenapa? Seruan Nabi, an ya'budullah wajtanibut taghut, iaitu mari kita semua Allah Subhanahu Wa Taala yang satu, dan dalam masa yang sama tinggalkan semua tagut, iaitu sembahan-sembahan selain daripada Allah yang dibuat oleh. Jadi tuan-tuan dan puan dari Allah Subhanahu Wa Taala, persoalan dalam ayat ini, adakah kalau kita tengok makna secara umumnya, bolehkah kita sembang tentang roh? Tuan-tuan, malam ni kita main dengar ceramah ni, bolehkah kita sembang tentang roh? Ni dah ayat Nabi kata, Allah kata, jika mereka bertanya tentang roh, roh tu datang dalam hal urusan Tuhan, yang mana kita ni tidak diberikan ilmu melainkan sedikit saja. Maknanya boleh tak kita bincang tentang roh? Ada ketika boleh, ada ketika tak boleh. Apa makna dia tuan-tuan? Roh, kalau kita nak sembang tentang roh, dia masuk dalam perkara akidah. Dia masuk dalam perkara kita kata benda ghaib yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Tuan-tuan tengok orang mati, tuan-tuan nampak tak roh pula? Kita tak nampak. Tapi dia mati tak? Ya, dia mati. Roh masuk dalam perkara ghaib. Jadi bila kita nak menceritakan tentang perkara ghaib, tidak. Bila cerita tentang akidah, kita tak dapat lari daripada sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Lebih daripada itu, jangan lupa. Hadap jadi dalam masyarakat kita ni, bila sembang bab roh, dia main cerita hantu. Cerita hantu ni ada dalam Quran. Bila cerita bab roh ni tuan, dia cerita benda-benda mengaku yang tak ada langsung sandaran dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang dia duk waris daripada nenek moyang mereka dulu-dulu, nenek moyang kita. Sebab tu tuan-tuan, bab roh kita kena faham betul-betul ni benda akidah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sembang bab roh, Ibnu Katsir menceritakan, mentafsirkan ayat ini. Dia kata roh sebenarnya merupakan makhluk ciptaan Allah yang ada jisim atau zat yang halus. Sifat dia halus tuan-tuan, mata kasar tak boleh tengok, bahkan tangan kita pun tak boleh rasa, telinga kita pun tak boleh dengar. Ia lembut seperti udara. Tuan-tuan rasa ni, rasa. Tuan-tuan nampak ni, tak apa. Contoh, ia mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya air dalam urat-urat pokok. Tuan-tuan dan puan, seterusnya Syekh Sa'id Hawa dia kata, nyawa, roh itu apa? Nyawa, iaitu alat jasmani yang halus bersumberkan dari rongga jantung. Ia menyebar dengan bantuan urat yang berdenyut ke seluruh tubuh, mengalir dalam badan, mencurahkan kehidupan, perasaan, penglihatan dan pendengaran serta penciuman. Apa makna dia tuan-tuan?
Bila kita tengok makna yang disampaikan oleh dua ulama tadi, Ibnu Katsir dan Syekh Sa'id Hawa, begitu juga Ibnu Abbas dalam tafsirnya, dia menceritakan kepada kita jelas bahawa yang dikatakan roh ni benar-benar ada dalam diri kita. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, yang dikatakan tuan-tuan lihat, yang tuan-tuan nampak tu roh tuan-tuan yang nampak. Yang kita dengar sekarang ni, yang kita rasa sekarang ni, yang kita tengok sekarang ni, yang kita berfikir sekarang ni, tu roh kita. Tu roh kita. Sebab itulah bila orang tu mati, mata dia tak dapat tengok, telinga dia tak dapat dengar, otak dia tak dapat berfikir. Jadi roh ni sebahagian daripada kita. Hak kita ada kuasa bila ni, kita ada kuasa ni, dia dengar. Tu roh kita dengar. Kita, diri kita. Kita. Itu hakikat sebenarnya roh. Supaya kita faham bahawa perbincangan pada malam ini tidak berasingan. Dia menceritakan tentang diri kita. Bila sebut perjalanan roh, dia merupakan perjalanan hidup kita. Tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala. Bila kata perjalanan, dia ada mula, dia ada akhir. Bila sebut perjalanan tuan-tuan, dia ada mula. Jernih, dia ada langkah yang pertama. Sebagaimana kata-kata seorang, mungkin dia kata tokoh daripada tamadun Cina, dia kata langkah perjalanan 1000 batu dimulakan dengan langkah yang pertama. Tak ada langkah pertama, bukan kata 1000 batu, 1 meter pun tak ada. No? Jadi bila kita kata perjalanan hidup kita, mesti ada mula dan mesti ada akhir. Sebab apa? Kita ni makhluk. Sifat kita ni ada sifat baharu. Yang mana kita ni pada satu hari kita mula dulu, dan kita mungkin satu hari kita akan berakhir. Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dia ni tak ada mula dan tak ada akhir. Tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala, bila kita mula? Tuan-tuan ingat tak? Adik mula bila adik? Oh, kita tanya aku malu kan. Saya masuk saja belajar, tapi ingat anak kita ni sebab apa? Kalau tanya kita ni, tak ada jawab. Takut sedar kan? Adik, mula start bila? Dua ada anak umi, bila start? Dulu, masa bila? Masa mau anak kat adik dulu kan? Oh bukan? Ada orang lagi? Ada bijak. Masuk habis zaman Roman apa semua zaman. Okey. Tuan-tuan, tak apa. Bagus, masih adik bagus juga. No? Bagi insya-Allah. Tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan permulaan hidup kita dulu. Bila kita start? Antaranya ulama berdasarkan ayat Al-Quran ini dia sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhan kamu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sambil bertanya dengan firman-Nya. Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Dan mereka semua menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Dalam ayat ini tuan-tuan, Ibnu Katsir menceritakan ketika mana Allah Subhanahu wa taala mencipta Adam alaihi salam, dia cipta Adam alaihi salam dengan kanker tulangnya, dengan isi dan sebagainya, lalu dengan kalimah yang kita kata majaz, Allah sapu. Tuan-tuan jangan kata Allah ada tangan, tak ada amal. Ni ayat kita kata hadis mutasyabihat. Allah menyapu tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Daripada tulang sulbi itu tuan-tuan, keluarlah seluruh nyawa-nyawa roh, bermula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam di atas muka bumi ini sampailah hari kiamat manusia yang terakhir mati. Itu asal dia. Maknanya tuan-tuan, pada ketika itu kita dah wujud. Kita dah wujud dah dulu. Bila? Wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui. So
tulang suri. Tulang suri ni kita kata tuan kalau dalam tulang rantau, tulang belakang, backbone, di hujung pun dia ada tepil sama. Nabi kata daripada sini kita dikeluarkan dan daripada sini kita akan dibangkitkan. Ni tulang suri ada kat belakang. Tuan balik tengok dalam Google apa, cari tengok kita punya saraf tunjang ni, di hujung tunjang, saraf tunjang ni dia ada satu tulang sama. Nak panggil tulang apa? Kita orang kampung ni apa? Tulang apa? Saya tulang pakai apa? Bukan. Tulang pikul. Tulang pikul. Pasal ni Nabi kata daripada sini kita dikeluarkan dan daripada sini juga kita akan dibangkitkan. Dibangkitkan bila? Di padang mahsyar nanti. Daripada tulang ni tentang dan bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah kumpulkan kita di satu tempat. Lalu Allah berfirman kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Maka semua roh nyawa yang ada pada ketika itu berkata, qalu, mereka berkata, bala syahidna, ya benar kami menyaksikan. Tuan-tuan, ingat tak pertemuan kita pada satu ketika itu? Ingat tak? Kita tanya. Tapi macam mana kita beritahu? Allah bagi pernyataan melalui wahyu ini. Tuan-tuan bila dengar wahyu ini, kenapa Allah sampaikan kepada Nabi, suruh sampaikan kepada mereka? Ingat tuan-tuan, Allah suruh katakanlah dan ingatlah ketika Muhammad, maknanya Allah suruh Nabi bagi tahu dekat kita, dulu ni kita pernah dijanjikan, dulu ni kita pernah angkat ikat setia kat Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita pernah mengikat janji setia dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Tuhan kita. Di ujungnya Allah kata, aku buat begini supaya satu hari nanti pada mahsyar bila berlaku peristiwa kamu bertemu dengan Tuhanmu, kamu tahu tentang hakikat Allah itu wujud, maka kamu tidak ada alasan nak bagi tahu kata la kami tak tahu. Tak ada alasan tu. Tak ada alasan. Allah dah bagi tahu. Jadi tuan-tuan dan puan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini baru kita faham kita dah wujud dulu lagi dah. Kita dah ada dulu lagi dah. Tapi biasanya manusia ni dia ingat ni lah. Dia ingat dia wujud bermula daripada kita katakan alam rahim. Betul? Ramai daripada kita kata kita hidup kita mula di alam rahim. Tak salah tuan-tuan, tak salah. Sebab apa? Realiti manusia semua seluruh dunia tahu kata kita keluar daripada perut mak kita. Yang tadi, awal tadi manusia tak semua tahu. Pada ini adalah yang dikatakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang baca, orang yang diberitahu, dia akan tahu. Jadi tuan-tuan dan puan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kita duduk di satu alam yang begitu sempit. Sempit dah sempit tuan-tuan dengan gelapnya. Dahlah gelap tuan-tuan, wallahu a'lam, mungkin sejuk, bergerak pergi merata. Tuan-tuan, itulah yang kita namakan rahim. Tuan-tuan, di alam rahim ni Nabi sebut dalam satu hadis yang cukup panjang. Kita duduk di alam rahim ni bermula daripada berlakunya proses persenyawaan di antara sperma benih si suami dengan telur si perempuan, bermula dari situ satu persatu. Bagaimana Nabi boleh menceritakan sedangkan Nabi bukan seorang pakar kita kata perubatan sakit kuat. Nabi bukan seorang bidan pada zaman kerasulannya. Nabi tak pernah belajar dalam mana-mana ilmu perubatan dan tidak pernah mendapat mana-mana ijazah daripada fakulti-fakulti perubatan di seluruh dunia. Tapi bila mana Nabi menceritakan tentang proses kejadian manusia, para saintis dan pakar perubatan mereka rasa kagum dengan pengetahuan Nabi Muhammad SAW. Tentang ini yang kita katakan hakikat kerasulan, kenabian Nabi Muhammad. Nabi bukan seorang pakar bidan. Bagaimana Nabi tahu? Nabi adalah Rasulullah. Nabi bukan tahu dengan sendiri, tapi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, di sini insya-Allah pada malam ini sama-sama kita saksikan bagaimana perjalanan hidup kita di dalam perut ibu kita, supaya bila kita tengok, insya-Allah kita akan kenal Tuhan kita. Okey, insya-Allah.
Tuan-tuan, yang saya paparkan video ini dimulakan dengan ayat-ayat Al-Quran menceritakan bagaimana kita jadikan. Seolah-olah Allah sedang berbicara dengan kita, ni, wahai manusia, lihat bagaimana aku jadikan kamu. Tentang satu persatu Allah tunjukkan. tuan-tuan. Soalan pertama, bila tuan-tuan tengok video ni, saya nak tanya tuan-tuan semua, terutamanya adik-adik kita. Dan saya nak tanya satu soalan kepada tuan-tuan.
selama ini dalam hidup kita, siapakah yang telah membesarkan kita? Adik, siapa yang besarkan adik selama ni adik? Adik? Ha? Kita. Kita. Ha? Oh, Allah. Ha? Allah. Adik sebut Allah tadi? Oh, tu depan. Depan dia. Tuan-tuan, soalan yang sama saya tanya. Saya selalunya dalam program-program di sekolah dan sebagainya, saya akan ditunjuk video ni, saya akan tanya pada pelajar-pelajar, adik-adik, siapakah yang selama ini yang telah membesarkan kita? Semua jawab, ibu bapa. Saya kata, soalan yang kedua saya nak tanya, tolong jawab dengan otak fikir. Selama ini siapakah yang membesarkan kita? Jawapan yang sama, ibu bapa. Saya tanya kali ketiga soalan yang sama, saya dapat jawapan yang sama. Saya tanya soalan itu yang sama juga kali keempat, saya dapat jawapan yang sama. Kelima, keenam, ketujuh, akhir sekali saya kata, adik-adik tengok tak video ni? Tengok, lagi fikir dengan mata hati. Siapakah yang membesarkan kita selama ini? Lepas tu semua sontak jawab, Allah. Allah telah menjaga kita selama ini. Allah yang telah melindungi kita selama ini. Allah yang telah memberi ilmu kepada kita selama ini. Allah yang telah menjaga kesihatan kita selama ini. Allah telah segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa adik-adik, saya tanya mereka, jangan tentang asal saya tanya tentang, saya tanya kenapa adik-adik kata mak bapa? Saya tak kata jawapan itu salah tuan-tuan, tapi kenapa? Hakikatnya manusia, dia lebih senang nampak apa yang di depan matanya, tapi dia lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bila dia tak kenal hakikat kejadian dia akan bersyukur pada apa yang ada di hadapan dia. Dia lupa penciptanya. Adik-adik, saya katakan, betul mak kita jaga kita, betul. Betul ayah kita banyak berkorban untuk memelihara kita, menjaga kita selama ni, betul. Tapi adik-adik ingat, jasa yang paling besar, jasa yang paling hebat adalah jasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mereka dengar benda tersebut, barulah bila kita sembang tentang diri mereka, tentang apa yang telah mereka lakukan, mereka akan rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, tak pelik anak kita akan ikut cakap kita, sebab dia nampak jasa kita. Tapi ramai anak muda kita, bila kita suruh dia semayang, bila kita suruh dia buat benda baik tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, baca Quran dan sebagainya, dia tak pasal nak turut sebab dia tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita lebih kenal kita. Bila kita suruh, dia senang buat sebab dia tahu jasa pengorbanan kita terhadap dia. Dia mudah menitiskan air mata bila dia kenal diri kita. Tapi anak kita pernah dah satu malam dia berdiri, dia duduk, dia rongkok, dia sujud, dia baca doa, menitis air mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni yang kosong dalam diri anak-anak kita. Ni yang kosong dalam diri kita kerana kita tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mencipta kita dengan sebaik-baik kejadian. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan kepada kami di tempat yang paling rendah. Dan ulama kata tempat yang paling rendah itu adalah neraka. Tentu ada membuat hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cipta kita dengan sebaik-baik kejadian. Di pada perut ibu kita, Allah ciptakan kita. Tuan-tuan tengok tadi keindahan satu persatu diceritakan bagaimana perjalanan hidup kita dalam perut ibu kita. Tuan-tuan, inilah yang kita telah lalui. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita keluar daripada dunia ini, kita duduk atas dunia ini dah sampai sekarang, ada yang 40 tahun, ada yang 35 tahun, ada yang sampai 20 tahun. Tuan-tuan, tolong ingat balik bagaimana Allah menciptakan kita dalam perut ibu kita tadi. Allahu Akbar. Dan bila
Bila kita bermula dalam perut ibu kita, Nabi sebut dalam satu hadis, sesungguhnya setiap di kalangan kamu dihimpunkan dalam perut ibunya, kejadiannya 40 hari yang pertama dalam bentuk air mani, 40 hari yang seterusnya dalam bentuk segumpal darah, dan 40 hari yang seterusnya sebentuk ada segumpal lagi. Dan bila bentuk lengkap dari segumpal lagi, cukup 120 hari, maka Allah utuskan seorang malaikat yang datang kepada kita, malaikat hafazah. Dia mai datang kepada kita, dia tulis sebagaimana diberitakan oleh Allah rezeki kita, ajal kita, dan juga amalan kita, dan ujung kita baik ataupun celaka. Di sini kita bermula. Sebab itulah tuan-tuan, di sini roh kita ditiupkan dalam tubuh jasad kita. Sebab itulah jasad ini tuan-tuan pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Pinjam, Allah pinjam saja. Kita duduk dalam ni tak lama tuan-tuan. Selepas itu tuan-tuan kita akan berpindah kepada satu alam namanya alam dunia. Namanya alam dunia. Ibnu Qayyim dia kata, hakikat dunia dengan rahim ni seumpama hakikat alam barzakh tuan-tuan. Alam barzakh ni dengan alam akhirat seumpama kita duduk di alam rahim, keluar di alam dunia. Contoh macam mana tuan-tuan? Kita duduk alam rahim tu mana? Sempit, gelap, kecil. Bila kita keluar daripada perut mak kita, dunia punya luar, besar. Langit dan bumi, kita lihat dunia ni, Allahu Akbar, besar semua. Begitu juga alam barzakh tuan-tuan. Ibnu Qayyim kata kita duduk di alam barzakh, kecil, sempit, gelap. Contoh kita keluar di alam akhirat nanti, Allahu Akbar, lagi besar. Lagi besar. Tuan-tuan, di alam dunia yang kita duduk ini dinamakan dunia. Apa hakikat dunia? Apa hakikat dunia? Sebab itulah satu hari Nabi bersabda, dia kata, sayati ala ummati zaman yuhibbuna khamsan wa yansuna khamsan. Akan datang ke atas umatku satu zaman, mereka cinta 5 benda, mereka lupa 5 benda. Ni zaman ni yang kita kata zaman lah ni, orang terlalu suka pada dunia. Mereka yuhibbuna khamsan wa yansuna khamsan, mereka cinta 5 benda. Dengan kecintaan tadi mereka buta dengan 5 benda. Antaranya yuhibbuna dunya wa yansuna al-uqba. Mereka ingat, cinta sungguh-sungguh pada dunia, mereka lupa kepada uqba, iaitu akhirat. Apa hakikat dunia tuan-tuan? Hak dunia, hak kita duduk ni, hakikat sebenarnya apa? Satu hari Nabi Muhammad SAW berjalan di satu tempat. Bila sampai di satu tempat, ada seekor kambing yang dah mati, bangkai. Lalu Nabi tanya kepada sahabat-sahabat Nabi, wahai para sahabatku, siapakah yang nak beli kambing ni? Aku tolak dia, aku jual dia dengan harga beberapa dirham. Siapa nak ambil? Sahabat-sahabat Nabi dengar tu, dia tengok kambing, dia kata, siapa nak ambil Rasulullah? Bangkai. Kami tak mau beli. Baiklah, Nabi kata, kalau kamu tak mau beli pun, sekurang-kurangnya hari ni aku bagi beri. Ambil, siapa nak ambil? Beri pun kami tak mau, apatah lagi nak beli pun kami tak mau, sahabat kata. Maka Nabi kata, itulah dunia. Itulah dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kata jumpa kami, ada bangkai kami nak balik rumah lah. Sayang, dia ambil penodok bubuk dalam plastik, jauh balik simpan. Ada Nabi ada tuan. Kita jumpa bangkai lembu tepi jalan, kita jumpa bangkai kambing, pada hakikatnya itu adalah benda halal ketika dia hidup. Tapi adakah kita bila dia mati kita nak ambil? Tak. Kita tengok bangkai, kita pun bukan kata nak ambil. Tak, jauh tak mau lalu dekat bangkai. Itu dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, yang peliknya manusia dah bubuk ni. Manusia dah bubuk ni. Bukan takat bubuk, pi ambil, bergaduh antara satu sama lain untuk dapatkan bangkai tadi. Tuan-tuan, habis itu, kalau macam tu Ustaz, kami tak boleh naik. Kita dunia. Itu Ustaz, kami tak boleh duduk rumah banglo besar-besar 2 tingkat kat rumah bangsa apa tak boleh duduk. Kena minyak kemah duduk tepi sungai. Itu dunia. Habis tu Ustaz, kami ni pakai baju hak murah-murah kan, tak payah beli baju mahal-mahal. Itu dunia. Ini orang salah faham.
Ulama kata dunia itu barang yang tidak memberi faedah kepada akhirat, itu dunia. Apa saja yang ada dalam dunia ni tuan-tuan, yang kita guna, yang kita pakai, yang kita manfaatkan, andai kata barang tadi boleh bawa manfaat kepada akhirat, itu dunia. Tuan-tuan ni punya kamera ni, kita pakai dunia ke akhirat tuan-tuan? Ni kamera kan dunia apa? Ni letak apa? Ni ustaz ni nombor ceramah ni mai bawa kitab sudah, kitab tu akhirat, ni letak dunia. Benar. Dunia ke akhirat. Kalau kita faham konsep yang dinyatakan oleh ulama tasawuf tadi, barang yang tidak memberi faedah pada akhirat itu dunia, kita senang, kita faham senang. Kamera ini kalau kita gunakan untuk rakam benda-benda maksiat, untuk kita rakam benda-benda mengaku dan sebagainya, lawa dan sebagainya, kamera di dunia. Tapi kamera ini kita gunakan untuk kita rakam benda-benda yang manfaat, majlis ilmu, benda-benda penting dan sebagainya, untuk kesedaran dakwah, tarbiyah dan sebagainya, kamera ini akhirat. Itu kita senang. Kereta Ferrari kita, kalau kita guna kereta Ferrari kita ni untuk pergi ke tempat-tempat maksiat, untuk pergi tempat-tempat yang boleh mendatangkan dosa dan tidak ada manfaat, kereta Ferrari memang dunia. Tapi kalau kereta Ferrari ni kita buat wakaf masjid ke, ataupun kita guna dia main masjid tiap-tiap hari ke, ataupun kita jadikan kereta jenazah ke apa sebagainya, ataupun kita gunakan kereta tadi untuk gunakan manfaat ahli keluarga kita, kebaikan ahli keluarga kita, nak pergi sekolah apa, nak pergi kerja apa dan sebagainya, untuk kita buat ibadat dan sebagainya, Ferrari tadi akhirat. Bahkan ada benda yang kita nampak akhirat tapi sebenarnya dunia. Tuan-tuan, kita tengok macam kita main ni, Allah duduk dalam majlis ilmu, kita rasa kita buat kerja akhirat, tapi mungkin ada yang main ni dia ada buruk pangkat, ada yang main ni dia dapat nama, ada yang main ni dia dapat manfaat dunia. Walaupun duduk dalam majlis akhirat, tapi sebenarnya dia dunia. Itu kita kena faham. Jadi tuan-tuan dan puan, kita duduk di alam ini tak lama. Sebab itulah Dr. Badiyakan dalam bukunya Qawaribun Najah, Bahtera Penyelamat, dia menyatakan ada 3 jenis manusia. Tuan-tuan tengok sekali, tuan-tuan duduk dalam golongan mana? Ada 3 jenis manusia Dr. Badiyakan kata. Yang pertama, manusia yang menyatakan hidup ni adalah sekadar hidup semata-mata. Hidup sekadar hidup, mati habis cerita. Tuan-tuan pernah tengok tak slogan ini? Pernah tengok tak? Pokok mana kat Bilpuah mana-mana ke, dalam internet ke, ataupun dekat mana-mana bak ke, ataupun ada sokabak apa, ada pernah nampak slogan ini? There's no God, stop worrying. Dia saya sebut, saya kau ingat saya ni baca faham, sebut tahu. And enjoy your life. Pernah tengok tak? Kalau tuan-tuan tak pernah tengok, sebenarnya ni slogan yang begitu popular di barat. Di Amerika mereka gantung dekat apa? Dekat di jantan dia pun buat iklan. There's no God, dia pun buat t-shirt cok besar-besar. There's no God, tak ada Tuhan. So tak payah duk bimbang. Enjoy your life. Tapi tuan-tuan sedar tak sedar, slogan tu dah masuk dalam Malaysia. Setiap iklan ulang 2-3 kali. Tuan-tuan pasal? Pasal? Dulu ada satu drama Puteri, ingat tak? Ingat tak? Puteri tak tahu lagu. Puteri tak tahu lagu. Apa nama apa? Apa nama apa? Drama Puteri tu A.R. Badul lakon Puteri, apa nama lakon dia, nama apa? Janda muda, nama apa? Nora Danish. Dan Nora Danish dia pakai baju tidur, duduk depan cermin, dia kata apa? Enjoy your life. Hidup hanya sekali. Dia kata hidup hanya sekali, enjoy your life. Hidup hanya sekali, enjoy your life. Tiap-tiap kali dia ulang masa iklan, dia buat review. Tuan-tuan perasan tak? Bahaya orang kata lagu. Kita tak perasan hidup hanya sekali. Betul kan kita hidup hanya sekali? Dia ada balik. Hidup hanya sekali ni. Dia buat-buat ni kata hidup hanya sekali. Bukti dia tuan-tuan, Allah sebut orang macam ni dah ada dah. Allah sebut lama. Allah kata apa dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr.
Wa ma lahum bidzalika min 'ilmin illa yadhunnun. Mereka berkata tiadalah hidup itu yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini. Betul? Hidup banyak sekali. Mana ada hidup lain? Sekali tak? Kita mati dan kita hidup, silih berganti. Tiada yang membinasakan kita melainkan peredaran zaman semata-mata. Padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu. Mereka hanya menurut sangkaan semata-mata. Kita hidup berapa kali? Kita hidup 2 kali. Hidup di dunia, hidup di akhirat. Sebab itulah Imam Qayyim kata jasad kita ni dengan ruh kita bercantum masa kita di dunia satu, dan masa kita di akhirat satu. 2 kali. Pandangan Imam Qayyim, dia kata jasad kita dengan ruh bercantum masa kita di dunia, dan jasad kita bercantum dengan ruh kita masa di akhirat nanti. Tentang ada perempuan yang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang macam ni sebenarnya dah ada daripada dulu lagi, yang menganggap kita ni hanya hidup semata-mata. Tuan-tuan, ini yang kita katakan satu slogan, no God, no problem. Tuan-tuan mungkin rasa kami ni dah beranak-beranak keluar daripada perut mak ni, dah tahu kata alam ni ada Tuhan. Mak dah ajak, ayah dah ajak, Tok Wan dah ajak, Tuhan tu Allah. Tuan-tuan kata, tapi tuan-tuan ingat tak satu hari nanti apa anak-anak kita akan datang? Oi, zaman lo dahsyat tuan-tuan. Dengan orang kita kata pahaman liberalisme, dunia tanpa sepadan, semua Tuhan adalah sama, semua agama adalah sama, semua agama membawa kebaikan, tidak ada agama lebih pada agama yang lain. Itu semua slogan cukup bahaya. Cukup bahaya tuan-tuan. Lah kali manusia jadi longkap, lah kali dia kata kita hidup banyak sekali. Sebab itulah orang-orang yang tidak beriman, golongan etis ni tuan-tuan, makin lama makin ramai di atas muka bumi. Bahkan dunia sekarang ini dikuasai oleh golongan ini. Daripada Amerika sampai ke Jepun, golongan ini menguasai dunia. Golongan yang anggap dunia ni tak ada Tuhan. So bila tak ada Tuhan, no problem. Tidak ada peraturan Tuhan, tidak ada hukum Tuhan, hanya hidup buat apa ikut suka. Tetap etis, golongan anti agama, dan mereka mempropagandakan sesuatu tersebut. Etis ni tuan-tuan, akhir sekali dia wujud dan dia last sekali dia memisahkan agama dengan kehidupan yang kita panggil sekular. Daripada sekular ni keluarlah pahaman-pahaman yang kita kata komunis, sosialis, kapitalis dan sebagainya. Ada menguasai dunia lain. Tuan-tuan, mengapa dia berani menipu orang lain? Kalau kakak setipu sekupang dua tak apa, ni tipu 1 bilion, 2 bilion. Kenapa? Tak ada Tuhan punya pasal. Tak ada Tuhan punya pasal. Kenapa manusia sanggup bunuh? Bukan kata bunuh seorang dua orang, bunuh jutaan manusia. Tu basis tadi Hitler dan sebagainya tu. Kenapa? Bagi mereka, apa kata Stalin? Satu kata-kata saya lupa yang statementnya. Dia kata apa? Sekiranya seorang mati, sekiranya 1000 dan 1,000 orang mati kerana mempertahankan idealisme komunis, itu bukan malapetaka, itu biasa. Dia bagi dia nyawa tak ada apa, tak ada nilai. Dia hantar tentera dia, jutaan tentera pergi perang dan sebagainya. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, mati pi banyak juta pun, bagi dia tak ada nilai. Yang penting kematian seorang pemimpin, kalau mati seorang, dia adalah malapetaka. Bagi dia. Tu orang yang tak ada ruh agama dalam diri dia, dia tak percaya Tuhan. Dia tak percaya Tuhan. Tentu ada bukan mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang macam ni, orang yang hidup semata-mata hidup. Kita orang Islam ni alhamdulillah, kita jangan jadi macam tu. Kita jangan jadi macam tu. Kita cuba tengok bangsa-bangsa lain, kita cuba tengok agama-agama lain yang agama tadi sudah jauh dalam hidup mereka. Tengok apa mereka hidup, hari-hari kerja, hari-hari kerja, hari-hari kerja semata duit, semata-mata. Tuan-tuan, apa kata hamka pada golongan ini? Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kera di ladang juga bekerja. Betul lah tuan-tuan. Kalau kata kita hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kita balak tak? Babi balak. Kita makan tak? Babi makan. Kita minum? Babi minum. Babi berkawan? Babi pergi kerja.
Tuan-tuan, kalau itu sekadar hidup kita, sumpah menentang. Kalau kerja kerah, kerja tuan-tuan. Kadang-kadang dia overtime sama dengan kita. Tuan-tuan dan puan puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada dalam kalangan umat Islam yang berpahaman demikian. Cukup rugi. Kadang-kadang kita tengok jabatan kita tiap-tiap pagi sesak, orang pergi kerja, pulang balik pergi main, cari duit tuan-tuan, cari duit. Kalau sekadar kita cari duit, hanya nak hidup, hanya nak bina rumah, hanya nak beli kereta, hanya nak Allah Akbar, hanya semata-mata itu, sampai kita tak kenal Allah Ta'ala, sampai kita tak faham agama, sampai kita tak main ke masjid, sampai kita tak masak di majlis ilmu. Apa tujuan tuan-tuan hidup? Apa tujuan tuan-tuan hidup? Tolong tanya pada diri tuan-tuan. Kalau hidup selama ini hanya pergi cari makan, untuk dapat harta, untuk beli segala kemewahan, untuk mendapat segala keseronokan, apa tujuan kita hidup? Ini orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, hak ni ramai dalam kalangan orang Islam. Hak tadi ni orang kafir ramai, orang Islam ada sikit-sikit. Hak ni orang Islam ramai. Apa dia? Orang yang sesat di antara hidup di dunia dengan akhirat. Tuan-tuan, apa makna dia? Golongan ini percaya pada Allah, mereka beriman pada hari kiamat, mereka percaya satu hari nanti mereka akan dibangkitkan, mereka percaya satu hari nanti mereka akan dibalas amalan mereka, percaya. Tapi oleh kerana hidup di dunia ni terlalu tertipu dengan kemewahan dunia, mereka lupa dan mereka lalai. Ramai tak tuan-tuan, kawan-kawan kita lalu ni? Ramai. Tertipu dengan realiti kehidupan sebenar. Ramai. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir ila akhiril hayat. Ila akhiril hayat. Ayat. Dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia. Allah sengaja hiaskan dunia ini satu benda yang kita suka. Hubbus syahwat, benda yang syahwat suka, benda yang nafsu suka. Apa dia? Minan nisa, yang pertama perempuan atau pasangan lelaki. Kita rasa dunia ni indah bila kita jatuh cinta. Itu apa? Jatuh cinta punya pasal dunia jadi indah, ketuk busuk jadi wangi. Pasal apa? Perempuan punya cakap. Kita rasa indah, padahal ketuk busuk. Betul tak? Busuk, dia kata wangi. Cinta punya pasal. Tuan-tuan, yang kedua, suka pada apa? Anak bina. Kadang-kadang balik dengan anak sampai tak ada anak lagi. Kadang-kadang duit habis banyak untuk entertain anak, untuk sayang pada anak, untuk jaga anak dan sebagainya, sehingga dia lupa untuk diri dia sendiri, kesiapan akhirat. Tuan-tuan, yang seterusnya, harta benda yang bertimbul-timbul, sibuk cari harta, nak bagi tidur, nak tak hidup ke dunia ni. Rumah dah ada sebiji, dah tambah sebiji, rumah dah elok dah, tambah pula belakang, tambah depan dan sebagainya. Dan seterusnya, apa dia tuan-tuan? Kuda peliharaan. Di sini kita faham untuk kita lagi kereta kita, kenderaan yang kita guna. Hari-hari tengok kereta orang lain, masa pergi nak tukar kereta, duit simpan tabung haji, habis pula dah, tak ada nak pergi haji. Bila pakai dengan orang lain tukar baru, kita tukar pula, tak ada nak buat ibadat, nak buat haji dan sebagainya. Tuan-tuan, ingat, ini semua adalah fitnah. Ini semua adalah fitnah. Apa makna fitnah? Ini semua adalah ujian. Fitnah maksudnya ujian. Jaga-jaga tuan-tuan. Karena benda ini ramai manusia lalai pada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah kita jangan jadi golongan yang macam ini. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, kenapa manusia jadi macam tu? Kenapa manusia jadi macam tu? Nabi dah sebut dalam satu hadis. Sama-sama kita tengok hadis tersebut.
cinta dunia, takut dunia. Kita umat Islam zaman dah ni cukup ramai, tapi Nabi sebut ramainya kita pada ketika itu seumpama bul-bul di lautan. Nampak banyak, tapi bila menghempas ke pantai, pecah belah di antara satu sama lain, hilang kekuatan. Kita dikerumuni oleh musuh-musuh Islam sebagaimana orang yang dapat mengerumuni satu makanan. Pakak duk ambil sikit. Lihat dulu tuan-tuan, kita satu kekuatan Khalifah Osmaniyah yang terakhir, kita satu kekuatan. Tidak ada sempadan dalam Islam. Bila mana-mana negara di bawah pemerintahan Khilafah Osmaniyah, tentang boleh masuk mana-mana tempat, tak ada masalah. Daripada Semenanjung Tanah Melayu Indonesia sampailah sebelah Turki dan sebagainya, sampailah ke belah hujung Amerika. Itu dia keluasan Islam. Tetapi bila mana kita lemah tengok, Indonesia Belanda ambil, Malaysia British ambil, Filipina, Mindanao Spanyol ambil. Sikit demi sikit wilayah Islam terpecah. Begitu juga di sebelah negara Arab. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa? Pada ketika itu sampailah hari ini kita telah dikuasai oleh satu penyakit yang tak ada ubat, iaitu namanya Al-Wahmi. Tuan-tuan dan puan-puan, nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir, yang dikatakan kategori yang ketiga di atas muka bumi ini hidup kita, tuan-tuan, golongan yang ketiga adalah golongan yang jadikan dunia ladang akhirat. Dia hidup atas dunia ni, hidup dia ada matlamat. Matlamat dia bukan dunia semata-mata, matlamat dia akhirat. Sebab itulah tuan-tuan tengok dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin. Ayat tu tuan-tuan, penguasa hari akhirat, penguasa hari akhirat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak bagi tahu dekat kita, hidup kita tuan-tuan akhirat. Kamu hidup atas dunia yang tak lama, satu hari nanti kamu akan dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Sebab tu ada ulama menafsirkan Maliki Yaumiddin adalah salah satu suruhan Allah supaya letakkan matlamat kita bukan sekadar dunia tapi akhirat. Jadi dunia ini dia jadikan tempat batu loncatan untuk berjaya di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebab itulah Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Jauzi dia kata hidup di dunia ni ada 5 peringkat manusia. Kita semua lalui. Dalam ilmu kaunseling tuan-tuan dipanggil lifespan. Lifespan mana kata psikologi sepanjang hayat. Daripada anak naik remaja, anak baby, daripada baby naik jadi kanak-kanak, daripada kanak-kanak naik jadi remaja, daripada remaja jadi orang dewasa, dalam kali tua atau mati. Itu dalam teori lifespan memang ada banyak teori, tak ada masalah tuan-tuan. Tapi kita tengok pandangan ulama, hidup manusia ada 5 peringkat. Pertama, daripada kosong sampai 15 tahun. Kita hidup hari ini tuan-tuan sebenarnya banyak dipengaruhi kehidupan kita masa kosong hingga 15 tahun. Cara mak pak kita didik kita. Begitu juga anak kita satu hari nanti dia jadi apa? Bergantung pada cara didik kita pada hari ini. Kalau kita didik betul tuan-tuan, pelan-pelan tuan-tuan mengambil diri. Kalau kita didik salah pada umur macam ni, kosong hingga 15 tahun, anak kita akan dapat persepsi ataupun kita gambaran hidup yang salah. Dan insya-Allah ini pentingnya pendidikan. Yang kedua, masa muda, iaitu umur 15 sampai 35 tahun. Di sini bermulanya amalan dikira. Apabila seorang itu umurnya mukallaf, balik, kita kena ingat pada anak-anak kita, adik, abang, kakak, umur adik lagi mukallaf. Apa adik buat, adik tanggung. Dosa yang adik buat, adik tanggung. Pahala yang adik buat, adik dapat. Satu hari nanti adik mati, adik akan dapat sejauh mana amalan yang adik buat. Kenapa? Pernah tak tuan-tuan nampak dekat anak-anak tuan-tuan tu ni? Ada balik dah masuk sekolah menengah, dia dah 3, dia dah 2. Nampak tak mereka bahawa mereka sebenarnya dah wajib dah apa yang terwajib kata mereka dalam agama. Tuan-tuan dan puan,
Yang seterusnya umur 35 hingga 50 tahun. Hak dalam surau banyak. Hak dalam masjid ni malam ni banyak orang. Kata Ibnu Jauzi, zaman peringatan. Zaman peringatan. Tuan-tuan, Tuhan bagi sini banyak kat kita. Saya umur ni Tuhan bagi sini buat kerja letih tak ada. Jago pun naik beban, mata pun tak apa nak nampak, silau-silau sikit tak boleh. Tuhan bagi sini. Sebab tu kita pada zaman ini, pada umur ketika ini, Ibnu Jauzi kata banyak-banyaklah kita buat muhasabah diri. Bila kita buat muhasabah diri pada tempoh umur ni, kita dan lagi reverse mana tak betul. Patah balik, cek balik, tengok balik. Tentang aku ni hidup Tuhan bagi dah 45 tahun dah. Dalam tempoh 45 tahun ni semayang aku tak khusyuk lagi. Apa aku perlu buat? Aku ni umur ni dah 36 tahun dah. Dah 36 tahun dah, tapi hati tak lekat dengan masjid ni. Pasal apa ni? Hitung diri sendiri. Aku ni umur 50 tahun dah. Cucu ada 2 orang, tapi aku kasak dengan anak-anakku, kasak dengan isteriku. Awak ni umur 50 nak mati dah. Pasal apa hati aku ni tak boleh nak buat lemah lembut tak apa. Masa apa? Aku ni umur 34 tahun dah, nak masuk 35 tahun depan ni. Kereta pun dah ada, rumah pun dah ada, aku sibuk kerja. Pasal apa aku tak rasa training nak pergi haji? Aku boleh buat benda lain, duit aku boleh habis benda lain, tapi tak haji aku tak boleh menyimpan. Pasal apa? Cek balik. Cek balik, muhasabah balik ni umur kita pada ketika ini. Dan yang seterusnya, masa tua, iaitu umur 50 hingga 70 tahun. Ada. Ini biasa umur pencen orang kata. Umur pencen. Bila sampai umur ni tuan-tuan, kena banyak ingat nanti. Baru-baru ni kita tengok kawan tu, cikgu tu baru pencen. Sambut hari pencen dia, Tuhan cabut nyamuk dalam tu juga hari dia sambut pencen. Nyanyi-nyanyi gemuk dia tu mati tahun. Tuan-tuan, saya tengok kawan-kawan saya pencen-pencen tu kadang-kadang kawan-kawan kita lah kan, cikgu-cikgu saya pun macam cikgu mengajar juga. Kadang-kadang Tuhan berhenti pencen kan, setahun dulu Tuhan cabut nyamuk. Allah Allah. Ditanyakan kok konti-konti kerja ni, perempuan sebetulnya ni dah lah, nak pergi melancong ke, nak pergi berjalan ke apa, nak dana, kok boleh baca agak-agak sebetul, tengok-tengok tak sampai sebetul, sebulan perlu pamit nanti. Tuan-tuan, banyak ingat nanti, banyak betul-betul amal soleh. Kok ye irama 60-an apa semua tu, joget nampak apa ghazal bakti apa semua, kau tak pergi. Tak payahlah duk kenang-kenang kilauan emas ke, kilauan perak ke, kilauan timah ke, tuan-tuan tinggal. Tak payahlah duk terlibat, tuan-tuan, cukuplah. Benda-benda hak kait dengan khurafat ke, benda-benda tahyul ke apa semua, kita main umur ni kita tak mau, kita tinggal lah. Cukuplah, aku tak mau lah, aku tak mau terlibat lah. Cukuplah, stop. Kalau puasa banyak benda, tuan-tuan, nak cerita panjang tak apa. Tuan-tuan balik cari kisah Abu Darda. Kisah Abu Darda, sahabat Nabi SAW, dia masuk Islam lambat masa di Madinah. Sahabat-sahabat dia, Abdullah bin Rawahah dan sebagainya, kawan-kawan baik dia, bila Nabi datang ke Madinah bakal masuk Islam, dia dah kandut bisnes. Bisnes dia hebat tuan-tuan, sehari boleh dapat 500 dinar, kaya. 300 dinar, kaya. Hari-hari bisnes dia keuntungan cukup banyak, sehingga akan dia sibuk. Dia kata, tak apalah, masuk. Aku ada Tuhan kat rumah. Dia ada Tuhan, tuan-tuan. Tuhan yang dia cukup sayang di rumah. Dia tak satu bilik, dia lemuk dengan minyak wangi paling mahal, dia balut dengan kain yang paling mahal. Sayang sungguh kat Tuhan dia. Cerita dia panjang, tak apa, saya bagi mukadimah, tuan-tuan balik cari. Tuan-tuan boleh cari. Ataupun kita jumpa lagi, insyaAllah. Dan seterusnya, masa umur lanjut 70 hingga akhir hayat, banyak dengan Allah dan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca daripada Ustaz Ahmad Nasuki, cerita tentang Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Ini bukan cerita politik tentang cerita apa, tak hanya cerita, tak. Saya nak cerita. Saya tengok Tuan Guru dah sakit pun di ICU.
Doktor kata kuman sampai ke otak, kuman kanser dia tidak sampai ke otak. Biasanya orang bila kuman kita sampai ke otak, tuan-tuan, dia dah memang diberikan satu ubat yang cukup kuat sehingga dia memang tidur tak sedar diri. Nak lawan kuman tadi memang tak sedar diri. Tapi tuan-tuan, bila doktor cucuk-cucuk tu tuan-tuan, dengan sangkaan dia apa, Tok Guru akan rehat, kuman tu, ubat tu akan berfungsi lah. Dia tak akan tak sedap dalam tempoh yang agak lama. Tapi benda ajet tuan-tuan, ahli keluarga dia yang duduk tunggu tu, ajetnya pukul 4 pagi Tok Guru jaga. Cucuk malam tu, pukul 4 pagi Tok Guru jaga. Jaga-jaga, minta nak ambil ayat semayang, Tok Guru mayang tadi. Habis-habis tu Tok Guru jaga. Masuk subuh, Tok Guru jaga, automatik jaga. Semayang subuh. Lepas tu Tok Guru jaga. Lepas tu masuk lorong, Tok Guru kata bangun-bangun. Dia nak makan sikit, lepas tu dia semayang. Zohor balik tu, dia balik. Doktor kata pelik, macam mana dia boleh jaga? Padahal ubat tu kuat. Nak lawan kuman dekat otak ni tuan-tuan. Kanser tu dah sampai ke otak dah. Tok Guru sekarang ni kena kanser, dia kata kanser prostat. Wallahualam. Sampai lah tu. Siapa yang gerak dia? Siapa yang beri kekuatan dia? Kalau kita ikut perubatan, kita kata tak logik. Doktor kata tak logik, dia ubat kuat. Tuan-tuan, memang tak sedap. Bius bagi tahu kita, bius tak sedap lah. Tuan-tuan, tapi tu mungkin satu benda yang Allah nak bagi dekat dia, pada ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, hidup kita di hujung bergantung apa yang kita buat dalam. Hidup kita di hujung nanti apa yang kita buat dalam. Kalau hiduplah kita lah ni tuan-tuan, umur kita 35 sampai 50 tahun ni kita balik dengan benda-benda larak, mati pun duk pegang mic ni lagu kubur ini. Wallahu a'lam, na'udzubillah min zalik. Kalau hidup kita dengan bergulungan dengan maksiat tuan-tuan, mati pun nanti akan bergulungan dengan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita tak mau berubah dalam tempoh 35 hingga umur 50 tahun. Sebab itulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut dalam satu hadis, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang umur dia panjang dan amal yang makin baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuan-tuan ni cerita kita ikut dah ni. Alhamdulillah, walaupun kita baru umur 35, 36, umur kita biar banyak lagi hidup ni. Ada kawan kita umur 20 mati dah. Mungkin dalam kalangan kita ni umur dia dah 73 kan. Alhamdulillah, umur dia masih banyak lagi. Kawan dia yang lain umur 60 mati dia dah. Tuan-tuan, apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Lalu kita masih hidup, kita minta ya Allah panjangkan umur aku dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak? Nah, insya-Allah. Tuan-tuan mai duduk dalam majlis ilmu ni satu benda yang cukup banyak keberkatan tuan-tuan. Dosa dihapuskan, darjat kita diangkat. Kita dapat kukuhkan umur sama-sama kita. Duduk dalam majlis ilmu, kita didoakan oleh para malaikat. Kita diminta apa? Seluruh makhluk di langit dan di bumi, kata Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita pun tak ada nak istighfar, ada makhluk lain tolong istighfarkan kita. Kadang-kadang kita duduk dalam majlis ilmu. Siapa? Ikan-ikan di lautan, Nabi kata. Seluruh makhluk dalam tanah ni, duduk dalam laut, duduk di atas langit, minta Allah ampunkan dosa kita. Habis kita duduk mana lagi kata? Tempat ni bagi kita. Biarlah kita ambil umur kita dalam masjid kita. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, kita hidup sampai lama. Ada orang wanak-wanak pula dalam perut, jatuh roga tersebab atas simen mati. Ada yang dah besar sikit zaman kanak-kanak lintas jalan kereta belah mati. Ada yang masuk zaman remaja naik motor pergi sekolah tingkatan 3 belah dengan kereta mati. Ada yang dah besar masuk universiti sampai dekat universiti tuan-tuan, PKP kat mana-mana, mandi kolam, mandi ajak terjun mati. Ada yang sampai dah kerja tentang kerja kuat sangat, sakit jantung, mati. Ada yang Tuhan bagi sampai umur tua, sampai 70, 80 tahun,
mati dengan sakit pun mati. Kalau kita tengok gambar ni tuan-tuan, titik dia sama. Mula mungkin tak sama, mula sama, titik pun sama. Titik dia tak mana tuan-tuan? Titik dia mati. Titik dia mati. Sebab tu Allah sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. So tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan dah masuk syurga tak? Sahabat adik dah masuk syurga tak? Nak kena mati. Nak mati tak? Tak mati tak boleh masuk syurga. Kita tak kena mati. Tuan-tuan ada pernah tak kata kena mati. Ada kata maksudnya semua kena mati ni. Bukan nak suruh hampir mati dah. Tak kisah salah satu orang. Mak dia tak lagi nampak ada. Tak kira salah faham. Budak-budak takut salah faham. Dia kata tak kata kena mati. Jadi keluar betul mati. Baru boleh masuk juga. Tuan-tuan dengan salah. Maksudnya kita tetap kena mati. Semua orang akan rasa mati. Tuan-tuan, hal ni yang kita pelajari. Tuan-tuan dah bersedia? Nak ada soalan? Tuan-tuan bersedia? Saya dengar kalau soalan orang tanya apa saya, saya takut. Nampak apa? Allah. Tuan-tuan, mungkin lepas ni, besok, minggu depan, bulan depan, tuan-tuan, manusia bila sebut mati biasanya manusia takut. Diceritakan di Aceh ketika mana berlakunya tsunami, ramai manusia lari tengok ombak besar. Kita kata orang asli orang Islam lah. Kawan kita juga ada orang Islam sama-sama juga mereka untuk iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tengok ombak besar ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takut nanti tuan-tuan, lari naik sampai bumbung masjid dan sebagainya. Lepas serunya tsunami, mereka bina penempatan, pakat bina dekat masjid penempatan. Takut mati, buat rumah keliling masjid. Tuan-tuan, kita rumah kita nanti pun tak lama ni sebelah masjid ke? Sebelah masjid ke? Tuan-tuan, jangan tak risau. Tuan-tuan kata istana tak ada nak buat rumah, jangan meluk dah ada belakang sini dah. Belakang depan tu, depan masjid tuan-tuan. View cukup cantik. Tuan-tuan, mereka lari ke bina penempatan tu. Siapa semua duduk situ, duduk dalam kemah dan sebagainya. Tuan-tuan, bila azan subuh, Bilal dia cerita kepada sahabat saya, dia kata bila azan subuh yang duduk ribu-ribu keliling ni, bila azan subuh satu sah nak penuh cukup bayar. Yang syoknya bina rumah tepi masjid, takut mati. Bila azan subuh satu sah pun tak penuh. Bahkan dia kata dia pernah test nak tengok mereka ni takut mati ke tak. Dah subuh tak main, time pagi subuh ombak, masuk ke masjid. Subuh ombak baru main. Manusia lebih takut mati daripada hidup selepas mati. Tuan-tuan, mana kita lagi takut? Mati ke lepas mati? Mati sakit, benda yang menyakitkan. Tapi benda yang paling kita takut adalah hidup lepas mati. Mati semua orang akan rasa tuan-tuan, tak ada masalah, tak payah risau lah. Saya ni rasa tak ada nak rasa apa. Tidak, tak apa, semua orang akan rasa tuan-tuan. Jangan risau. Sakit tak sakit mati tetap dia rasai. Tetapi tuan-tuan, yang paling menyakitkan adalah hidup lepas mati. Sebab tu tuan-tuan, hidup kita lepas mati ditentukan apa yang kita buat sebelum mati. Tuan-tuan dan puan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sampai roh kita duduk dalam badan kita, bila Allah nak cabut nyawa kita, tuan-tuan, diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang satu kumpulan malaikat pembantu pada malakul maut. Dia masuk dalam tubuh badan orang yang nazak tadi. Dia pergi hujung kaki dia, tarik nyawa beramai-ramai. Dia tarik nyawa sampai ke lutut. Allahu Akbar. Susah nak keluar. Bila sampai di lutut, tuan-tuan, kumpulan yang pertama malaikat tadi akan keluar. Masuk pula kumpulan yang kedua dalam tubuh si mati. Nabi cerita, ni hadis dia.
Mereka akan ramai-ramai tarik roh tadi sampai ke perut. Lepas tu mereka tinggal, mereka pergi pula, mai pula satu kumpulan. Malaikat tarik nyawa daripada perut sampai ke dada. Pada ketika itu manusia yang nazar tadi, dada yang berbobok-bobok, tarik nafas turun dan naik. Last sekali masuk satu kumpulan malaikat, tarik sampai di kelompoknya. Pada ketika itu malaikat maut akan menyelesaikan kerja-kerja dia. Jadi tuan-tuan dan puan dimati Allah Subhanahu wa taala, maka ruh kita akan berpindah ke satu tempat namanya alam barzakh. Tuan-tuan dan puan dimati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut kubur tiap-tiap hari seru pada kita. Tuan-tuan perasan tak, tuan-tuan main masjid di kubur depan duduk panggil kita 5 kali dia panggil kita. Kubur kata apa? Aku rumah yang terpencil, maka kau nak senang dalam kubur nanti, baca Al-Quran banyak-banyak. Aku rumah yang gelap, maka terangilah aku dengan selalu solat malam. Aku rumah yang penuh dengan tanah dan debu, bawalah amal soleh yang boleh menjadi hamparan. Aku rumah budak yang berbisa, bawalah amalan bismillah sebagai penawar. Aku rumah pertanyaan mungkar dan nakir, maka banyaklah bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah supaya kamu dapat bagi jawapan. Jadi tuan-tuan dan puan bagi Allah Subhanahu wa taala, ini satu amalan yang perlu kita lakukan kalau kita nak selamat dalam kubur nanti. Tuan-tuan, kita duduk lama mana di padang mati di alam barzakh, tuan-tuan, satu tempoh yang kita tidak tahu. Roh kita duduk di situ. Ada ulama kata bila kita mati, roh orang beriman dibawa naik ke langit. Roh orang-orang yang berdosa, roh-roh orang kafir, mereka akan dibenamkan dalam bumi, duduk menerima siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Itu sebagian pandangan ulama. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala, lama mana kita duduk di alam barzakh, wallahu a'lam. Selepas itu tuan-tuan, kita akan pergi kepada satu masa yang cukup membahayakan kita, cukup menakutkan kita. Apa dia? Iaitu fasa yang terakhir sebelum akhir. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sebut dalam surah Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ketika mana bumi diguncang dengan kekuatan gempa yang begitu hebat, keluar segala isi bumi berupa emas, perak dan banyak makhluk manusia yang ada dalamnya. Maka manusia pada ketika itu berkata, malaha, apa dah jadi? Yauma izin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi mula berbicara. Bi anna rabbaka awhalaha, kerana Allah suruh dia melakukan perkara tersebut. Yauma izin yasdurun nasu ashdatan liyurau a'malahum, pada ketika itu manusia diberikan buah, dipecahkan pada golongan-golongan tertentu dan ditunjukkan amalan-amalan mereka. Fa'amma man khaffat mawazinu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa-siapa yang melakukan satu amalan kebaikan walaupun sebesar zarah, maka Allah akan perlihatkan, tunjukkan. Dan siapa-siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, maka dia akan tetap diperlihatkan.
Jadi tuan-tuan dan puan dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita katakan kiamat. Kita duduk di padang mahsyar dan kita duduk pada tempoh yang begitu lama. Roh kita akan berada di situ bersama dengan jasad kita. Kita dibangkitkan tubuh badan kita daripada tulang yang kita katakan sebut tadi, dibangkitkan kita, dicantumkan kita, dijadikan isi dan daging pada kita, dan dimasukkan roh ke dalam badan kita, dan kita akan merasai azab ataupun nikmat sepanjang kita berada di padang mahsyar yang ulama kata tempohnya 50,000 tahun. Duduk di situ tuan-tuan. Dan ketika itu kita amat-amat bergantung kepada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, biarlah kita hidup atas muka bumi, jangan lupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya di akhirat nanti Nabi tak lupa kita. Bayangkan kalaulah Nabi berada di hadapan kita di padang mahsyar tadi, nanti tuan-tuan, Nabi duduk depan kita, tapi Nabi tak kenal kita satu malam yang cukup besar. Oleh kerana itu tuan-tuan, di hujung usia kita ini, yang ada pada kita berbagi. Sebab apa saya kata hujung, kita tak tahu bila kita nanti. Bila ni ada ni subsidi Tuhan bagi. Kadang-kadang ulama kata bersyukurlah kalau kita bangun pagi, hidup kita ada lagi sehari. Mungkin Allah nak bagi peluang untuk kita bertaubat. Kita bangun pagi-pagi tuan-tuan, tengok-tengok, ya Allah, aku hidup lagi pagi ni. Fikir secara positif, aku hari ini Tuhan bagi aku peluang satu lagi. Jangan sia-siakan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah di akhirnya nanti tuan-tuan kita akan diberikan pilihan. Bukan diberi pilihan, di akhirnya nanti tuan-tuan kita akan ada dua jalan, iaitu syurga ataupun neraka. Tapi syurga atau neraka itu tuan-tuan lalu di tangan kita. Apa maksud di tangan kita tuan-tuan? Maknanya kita hidup, kita masih ada pilihan untuk kembali kepada Allah atau kita biar lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada peluang untuk keputusan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untunglah orang-orang yang diambil pilih untuk menyucikan hati dia, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang ambil jalan yang boleh merugikan diri dia, iaitu dia mengotori hati dia. Jadi tuan-tuan dan puan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya berakhir pada malam ini, ingat soalan ini. Soalan bukan nanti biasa orang dah hafal dah. Ma rabbuka dia hafal dah. Soalan bukan nanti kebanyakan orang dah hafal dah sebab dia dengar talqin selalu. Tuan-tuan, satu lagi soalan yang kita kena hafal juga jawapan dia, iaitu di padang mahsyar nanti. Tuan-tuan, Nabi sebut tidak berganjak kedua kaki seorang daripada tempat berdirinya di mahkamah Tuhan pada hari kiamat, sehingga yang dia akan disoal yang pertama tentang umurnya, perkara apakah dia habiskan. Ingat tuan-tuan, sediakan jawapan sekarang. Nanti dah mati tuan-tuan, soalan ni Allah akan tanya dekat padang mahsyar. Umur kita, aku bagi dekat kamu 50 tahun, hang buat apa dengan umur tadi? Aku bagi dekat hang umur 31 tahun, hang buat apa dengan umur tadi? Tuhan akan tanya. Soalan kedua tuan-tuan tentang ilmu, untuk apakah dia digunakan? Ilmu semuanya datang daripada Allah. Ilmu yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa kita gunakan ilmu tadi? Untuk manfaat ke untuk maksiat? Yang seterusnya tentang harta, dari mana dia dapat dan ke mana dia dibelanjakan. Tuan-tuan, balik sekali buat audit, buka buku akaun, buka geran tanah, buka geran kereta, buka audit. Cek duit kita ada dalam akaun lah, adakah duit yang betul-betul solid duit kita, ataupun ada juga hak orang lain. Adakah harta yang kita pinjam tadi, pinjaman dia tadi solid mengikut syariat, atau dia terlibat dengan riba? Adakah tanah yang kita miliki, rumah yang kita miliki betul-betul hak kita, ataupun ada hak adik-adik wali kita yang ada di situ? Balik cek tuan-tuan, supaya Allah tak tanya. Yang terakhir tentang tubuh badan, apakah ia susutkan kemudahan? Kita hidup selama ini tuan-tuan sampai umur lah ni, buat apa lah? Kita duk susut tak mana? Adakah susut pada taat ataupun susut pada maksiat? InsyaAllah tuan-tuan,
Sebab itulah sama-sama lah kita, tuan-tuan, kita tak boleh patah balik dalam hidup kita. Tapi tuan-tuan, kita masih lagi ada masa depan, insya-Allah. Insya-Allah. Kita tak boleh ubah masa lampau kita, tapi kita masih ada peluang untuk ubah masa depan kita. Kita tak boleh ubah apa yang dah berlaku kemarin, tuan-tuan. Tak boleh nak ubah lah. Tapi esok kita ada peluang untuk kita ubah. Kita masih ada peluang lagi kita nak ubah malam ni, tuan-tuan. Dan untuk ubah masa depan kita, untuk ubah destinasi hidup kita nanti, tuan-tuan, insya-Allah kita kena mula pada hari ini. Malam ni juga, tuan-tuan, kita azam insya-Allah kembali kepada Allah, kembali kepada Islam, kembali melaksanakan apa yang Allah suruh, dan kembali melaksanakan apa yang Nabi suruh, dan jauhilah apa yang Nabi larang, dan jauhilah apa yang Allah larang. Insya-Allah kita selamat. Sama-sama kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah mengampunkan dosa-dosa kita sebelum ini, tuan-tuan. Dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beri kekuatan kepada kita satu hari nanti, mulai pada malam ni sampailah hidup kita yang ditentukan, supaya kita jadi manusia yang kembali beriman dan beramal, serta tekun berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik, insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ya Allah, pada malam ini kami merayu menghadapkan kepada-Mu, Ya Allah. Ampunlah dosa kami, Ya Allah. Ampunlah dosa kami, Ya Allah. Ampunlah dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya lidah yang berbicara ini pernah melakukan kesilapan terhadap-Mu, Ya Allah. Ampunlah dosa lidah ini, Ya Allah. Sesungguhnya mata yang melihat ini pernah melihat maksiat dan dosa terhadap-Mu, Ya Allah. Ampunlah dosa mata ini, Ya Allah. Sesungguhnya telinga ini pernah mendengar perkara-perkara lara dan sia-sia, Ya Allah. Ampunlah dosa telinga ini, Ya Allah. Sesungguhnya tangan yang menedah ini pernah melakukan kejahatan terhadap-Mu, Ya Allah. Ampunlah dosa tangan ini, Ya Allah. Sesungguhnya kaki ini, Ya Allah, pernah melakukan ke tempat-tempat maksiat dan kejahatan, Ya Allah. Ampunlah dosa kaki ini, Ya Allah. Ya Allah, seluruh tubuh ini pernah melakukan dosa dan maksiat terhadap-Mu, Ya Allah. Ampunlah dosa tubuh badan ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sesungguhnya dalam hidup kami ada ibu dan ayah yang kami sayangi dan kami cintai. Ya Allah, ampunlah dosa ibu. Ya Allah, ampunlah dosa ayah kami, Ya Allah. Ihsan yang mendidik kami, ihsan yang menjaga kami, ihsan yang menyayangi kami selama ini, Ya Allah. Ya Allah, andai kata ibu dan ayah kami masih hidup, Ya Allah, panjangkanlah umur mereka, Ya Allah, dalam ketaatan. Ya Allah, luaskanlah rezeki mereka, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka kesihatan tubuh badan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunlah dosa mereka, Ya Allah. Andai kata ibu dan ayah kami telah meninggalkan kami, Ya Allah, tempatkan mereka, Ya Allah, di alam barzakh dalam kalangan hamba
kami agar kembali kepadamu ya Allah. Ampunlah dosa buruk-buruk kami ya Allah. Dalam hidup kami ada sahabat-sahabat baik kami dan adik-adik kami ya Allah yang sentiasa mengajak kami ke arah kebaikan ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Luaskan rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, kekalkan hubungan rumah yang berbina ya Allah. Moga-moga kami dapat bersama dengan mereka dalam syurga nanti ya Allah. Ya Allah, dalam hidup kami ada anak dan isteri kami ya Allah. Insan yang kami sayang dan mereka menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh. Jadikanlah pasangan hidup kami pasangan yang saleh, yang akan sentiasa bersama kami di dunia dan juga di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.